Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini sekali lagi eksklusif Hisham bersama dengan pengasas Women Social Futsal iaitu Jami. Apa khabar Jami? Sihat? Hai, Assalamualaikum. Sihat-sihat Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi sudah sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Saya sudah 3-4 kali juga. Kita selalu tanya pendapat pada Jami juga. Okey, Okay. mungkin untuk first soalan ni kita nak tanya pasal macam mana Jami melihat sebagai seorang pengasas melihat prestasi pasukan wanita kita di Piala AFF hari tu. Alright. Okay, untuk AFF Women's Championship 2022 yang berlangsung di Filipina, boleh katakan semua pun tahu siapa line up dia, siapa pemain yang dibawa. Pertukaran pun tak banyak sangat daripada the last senarai pemain yang mewakili negara masa di Women's Asian Cup qualifiers di Palestine. So apa yang boleh saya cakap, prestasi tu walaupun tak bolos banyak tapi tak bermakna kita bagus. Maksudnya dari segi pilihan pemain pun menjadi punca juga, di mana kita boleh sentuh sedikit pasal pemilihan beberapa pemain futsal mewakili untuk main football. So kat sini rasanya ramai mempertikaikan jugalah, even termasuk saya sendiri, berkenaan kenapa perlu dibawa pemain-pemain futsal ni. Sebab bukan kata pemain futsal tu tidak perlu ataupun tidak bagus, tapi bermaksud kita bukan tak ada pool of players. Again, kita ada pool of players yang memang orang kata solely main football. Maksudnya yang memang main football. Tapi dengan adanya pemain futsal ni, saya faham mungkin ada sedikit kriteria yang mungkin dia orang gunakan untuk probably dari segi kelajuan. Tapi kalau dari segi kelajuan, apa yang dapat kita perhatikan daripada beberapa permainan yang kita tengok sepanjang AFF Women's berlangsung, rasanya tak praktikal kot untuk dipergunakan pemain-pemain futsal ni. So, and then kita ada bawa beberapa pemain-pemain baru. Saya rasa hanya a few sahaja yang diturunkan. Yang lain saya tidak pasti kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tertentu atau ada pilihan yang bersebab lah. So, saya kalau tanya pendapat saya tidak puas hatilah. Sebabnya kita again banyak mungkin juga persiapan pasukan juga tidak rapi, dan kita tidak mendapatkan solid punya pasukan lah yang untuk mewakili untuk AFF kali ni. Okey, kita tahu juga mungkin bukan nak kata adat tiri, tapi mungkin pasukan bola sepak wanita ni dia tak mendapat sokongan penuh daripada badan-badan tertentu ataupun daripada peminat-peminat tempatan sendiri, sebab itu pun nak tengok live pun mungkin susah, tak ada live. So kalau macam saya perasan di Filipina itu penyokong dia tak kira lelaki ke atau perempuan yang bermain, dia punya atas Filipina tu turun support 100%, tak kisah perempuan ke wanita, perempuan ke lelaki ke junior ke senior main tetap ada. So untuk Malayan Tigers ni saya rasa masih belum nampak lagi sokongan, mungkin tak sama macam Atras Malaya untuk lelaki dan tak ada lagi untuk sokongan untuk wanita lagi. So untuk pendapat Jami sendiri, apa rasa terhadap mereka terhadap diberikan kepada pasukan wanita yang tak berminat untuk menyokong ni? Apa punca-punca ataupun mungkin ada sebab-sebab tertentu ke? Okey, kalau ditanya kenapa tidak ada terlibat penyokong-penyokong, tak kisahlah ultras ke, fan lelaki ke, ataupun regardless lah fan perempuan pun, kenapa tidak ada? Mungkin satu, kita harus sedar dari segi penerimaan daripada peminat tu macam mana? Adakah diorang aware kewujudan Malayan Tigers ni, pasukan wanita ni? Kedua, adakah diorang sendiri menyokong bila sesuatu pasukan tu dah berjaya? Okey, kalau kita bercerita pasal penyokong ultras Filipin, tak dinafikan bukan setakat Filipin lah. Berdasarkan pemerhatian saya pun, kalau saya berpeluang pergi ke mana-mana tournament yang melibatkan women's football ni, baik lelaki ataupun perempuan akan sentiasa turun ke stadium tanpa mengira pasukan yang disokong itu adalah lelaki ataupun perempuan. Sentiasa penuh.
And then rasanya kita boleh juga kalau kita Google ke search ke di YouTube ke kan, crowd yang hadir untuk tournament women's football di luar negara selain daripada Malaysia adalah sangat besar, sangatlah ramai. Diorang datang bukan kecil-kecil punya, orang kata battalion dia lah, maksudnya dia datang memang sokong regardless, walaupun dia tahu kemungkinan pasukan wanita dia tidak mampu memberikan saingan, tapi diorang datang because probably satu, itulah hiburan mereka. Kita kena sedar negara-negara ASEAN especially, tak semua senang macam Malaysia. Malaysia ni walaupun tak semua orang senang, tapi kita memilih dengan siapa kita menyokong. Especially kalau perempuan tu mungkin I would say 10% lah kot. Tapi kalau lelaki, laju je regardless ada 18, ada 19 ataupun elite punya team, definitely you will see a crowd untuk fans hadir memberi sokongan kepada pasukan lelaki lah compared to wanita. Mungkin saya rasa ni pendapat saya, mungkin di Malaysia ni belum sampai kot untuk sepenuhnya untuk orang support fully untuk pasukan wanita. Mungkin sebelum ni ada juga yang berpendapat yang katakan okey, kita kena wujudkan satu atras untuk wanita juga. Maybe daripada situ boleh memupuk semangat-semangat orang-orang lain untuk join juga. Adakah itu idea yang baik daripada Jami? Idea yang baik, tapi apa yang nak kita pamerkan, maksudnya dengan wujudnya Ultras wanita ni, adakah ia akan spesifik kepada wanita saja? Bila let's say lah Ultras wanita ni nak pergi untuk game lelaki, adakah dia pun come join us, ataupun dia akan kata korang ni siapa? So korang ni hanya so kita tak nak benda macam tu. Sebetulnya tak perlu pun ada Ultras wanita. The name of Ultras dah mempamerkan kita ni penyokong. Yes, betul. So sepatutnya tak ada isu pun. It's just the matter sama ada kita ingin memberi sokongan ataupun kita hanya hadir bila game final. Contoh masa Liga Wanita FAS lah. Memang crowd penuh dekat stadium MPSG yang kan memang penuh kan. So even masa yang final di Liga Wanita KL pun tak sepenuh mana pun, yang orang kata boleh ada sudut dia yang penuh, ada sudut yang tak penuh. So berbalik kepada sama ada fans itu sendiri sedar akan kewujudan bola sepak tu, sama ada ingin datang menyokong ataupun tidak. Dan kalau kita cakap setiap pasukan wajib ada Ultras, memang ada Ultras dia. Mak bapak, kawan-kawan rapat kan. Tapi dia tak, orang kata masyarakat tu belum lagi. So probably lebih lagi exposure kepada masyarakat akan kewujudan women's football tu pun penting jugalah sebenarnya. Okey, mungkin saya rasa dia macam berkait kot. Mungkin kurangnya minat terhadap bola sepak wanita ni ataupun perkembangan bola sepak wanita ni disebabkan kurang coverage yang kita tahu juga baru-baru ni tak ada live pun, tak ada mana-mana pihak nak menyiarkan pun live kat Facebook pun, nak cari live stream pun agak susah juga. Betul. Mungkin komen Jami sendiri, mungkin tu salah satu faktor lah menyumbang yang sebetulnya kalau kita nak mempertikaikan tiada live, kenapa Filipin dan FA Singapura mampu mengadakan siaran di FB live maupun di YouTube saluran mereka? So adakah ini bermakna FA Singapura membayar certain amount untuk mendapatkan hak penyiaran? Kita tidak tahu. Tapi rasanya kalau tak tahulah, ini berdasarkan pengalaman saya lah. Sebetulnya kita boleh minta je link, maksudnya daripada mungkin FA Malaysia boleh minta link daripada host ataupun nego lah. Nego macam mana, sebab satu lagi AFF tak ada buat siaran live untuk pertandingan dia. So agak pelik sebenarnya kalau dia orang tak ada live. And then kita kena sedar setiap mana-mana tournament dia ada after match punya video. So kalau nak kata tak ada host broadcasters nak siarkan, diorang sendiri kena ada video yang kena rekod, sebab benda tu akan jadi input kepada tim-tim nak analisis, the next game kita nak buat macam mana. So orang kata agak menipu jugalah kalau tak mampu dapatkan siaran. Sebenarnya it's just the matter how you communicate dengan host, macam mana you orang kata negotiate ataupun communicate dengan cara yang baik. Kita orang Malaysia, kita ada bahasa, kita boleh tanya kan. So itu yang saya persoalkan, kenapa FA Singapura dengan Filipin boleh siarkan, kenapa tidak tim-tim lain ambil inisiatif untuk siarkan. Even actually Indonesia pun dapat siaran sebenarnya. Cuma tak besar lah. Tapi itulah,
takkan kita nak menggalakkan orang mencari VPN dan benda-benda semua. So kita tak naklah benda-benda illegal ni. Kalau boleh biarlah secara official lah melihatnya. Tak ada masalah lah sebenarnya. Okay, mungkin ni tak tahulah, ni mungkin saya baca daripada komen-komen juga yang kata kalau kita tengok dari segi FM sendiri, kalau update pasal bola sepak wanita ni dia macam ringkas je. Okay, Betul. first half line up, substitution, okay, full time tu je. Kalau kita tengok lelaki, okay, line up lah dengan ada sebelum game pun ada, lepas tu siap penjaring gol semua. Mungkin apa pandangan mengenai ini sebenarnya untuk Jamie sendiri? Itulah orang kata nak buat football, semua orang nak buat football, betul? Antara you ada soul dengan tak ada soul sahaja. Maksudnya minat you, interest you, kesungguhan you lah. Orang kata cinta you pada football tu bukan ada. Bukan sahaja, maksudnya kalau orang kata lelaki dia ada fan base dia, orang yang buat women's football pun kena ada soul dia, kena kuat lah. Orang kata dia punya semangat tu kena kuat. So kalau orang yang menguruskan bola sepak wanita tu sendiri tak ada soul, so kita nak harapkan apalah daripada dia magic yang dia ada. So itulah orang kata the right person to handle, manage or be part of the women's football tu penting sebenarnya. Bukan sekadar kau pergilah buat, kau pergilah buat. So definitely orang takkan buat sebab dia akan alah gaji habis dapat kerja aku bayar gaji settle. So we don't want that kind of person lah. So macam I pun buat women's football. Kalau I tak minat, I takkan buat. Takkan I sanggup keluar banyak orang kata kalau kita kira tak terkira banyaknya. So kalau you tak ada passion, you tak ada interest, you tak ada soul again, you will never deliver the right women's football dekat mata masyarakat sebenarnya. Orang akan ini orang kata sekali lalu je, tak ada yang bersungguh. Macam tu lah. Untuk pandangan Jamie sendiri macam itu, ada tak rasa macam mungkin dekat Malaysia ni double standard lah, macam lelaki dengan perempuan dia buat lah? I would say orang kata nak tak nak kita tak nafikan lah. Double standard tu orang kata awareness dah ada, tapi execution untuk mengurangkan discrimination dan double standard tu masih lagi tinggi lah sebenarnya. Dan tidak semua mampu orang kata nak tu kecilkan gap tu, belum lagi. I tak nampak lagi sebenarnya sebab macam okay, bila kita bercerita pasal live, I think I sempat tengok artikel daripada Harimau Melaya sendiri tadi, kenapa under 18 dengan women's tak ada live? Kenapa tak diusahakan yang ialah elite laju je, maksudnya national elite pro memang laju je ada live, tapi untuk under 18 baik lelaki maupun perempuan tak ada. Kita hanya kena berharap pada host-host luar pula yang tolong siarkan untuk kita. So benda tu sebenarnya orang kata kita harus, tak tahulah, FAM mungkin harus setarakan lah, standardizekan lah. Semua game ada. Kalau tak dapat secara live di TV, di FB, di social media pun tak ada masalah kalau dia nak live kan. I think saya tak sure lah sama ada kena bayar ke, kena authorize ke, saya tak sure. Tapi setahu saya kalau nak pergi live, hanya letak ke seorang pegawai ataupun staff media ke apa on your live, then you will go live. Tak ada masalah pun sebenarnya. So inisiatif daripada setiap pihak tu pun perlu ada lah kalau betul-betul kita nak macam kembangkan lagi, exposekan lagi football ni, baik under 18 ke women's football sekalipun. So orang kata inisiatif daripada pihak yang berkenaan lah kena kuat lah sebenarnya. Bukan sekadar okay kita hantar tim, apa pandai korang lah hidup kat mana macam mana kan. Sekejap lagi ada live, tak ada live, benda semua apa pandai dah cari, macam tu lah. Okay, untuk last soalan lah untuk Jamie sebagai pengasas Women Social Futsal juga, apa yang perlu dilakukan ataupun perlu kita tingkatkan lagi untuk mendapat tahap sokongan terhadap bola sepak wanita ni? Okay, apa yang perlu dilakukan? Kalau ni saya nampak, kalau ni saya nampak mungkin dah ada peningkatan, mungkin dah ada liga perempuan sendiri sekarang, mungkin dah slow lah. Mungkin nak pushkan lagi, mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, nak jadi macam luar negara punya. Okay, satu, bila dah habis AFF ni, apa akan terjadi kepada pemain-pemain yang mewakili negara yang kita tengok hari tu kan? So, adakah bila balik dia main, kita tahu Liga Wanita Nasional akan sambung balik this weekend. Dan selepas itu apa? Probably FAS, Women's Liga Wanita FAS, ataupun yang saya ada dengar KL Women's League pun nak buat second season juga. So okay, kat situ. Dan
apa FAM buat bila liga-liga ini berlangsung? Maksudnya adakah dia pun involve sekali ataupun dia hanya tengok saja daripada jauh? Sebab yang kita tahu based on the first league, first edisi, involvement FAM tu wallahualam lah, saya pun tak sure. Tapi sepatutnya diorang boleh guna player-player yang bermain di liga-liga ni untuk mewakili negara. Bukan sekadar menggunakan list sebelum ni yang kita tahu ada setengah tak ada minit permainan. Kenapa juga dibawa pergi ke AFF? Kalau lelaki kita boleh petikai kan, kenapa wanita pun kita tak petikai kan? So bukanlah kita menafikan bakat mereka, tapi yelah bila jadi macam ni semua orang tunik, perempuan bungkus sahaja. Tapi kita pun tak sedar apa masalah dalaman mereka, apa masalah yang diorang hadapi bila kenapa player ni sentiasa dihantar. Adakah ini disebabkan tiada player yang boleh menggantikan tempat beliau ataupun sekadar cukupkan menghantar pergi tournament sahaja. So benda tu FAM kena proaktif lah untuk mengatasi, bukan mengulang semula kesilapan yang sama. Dan sampai bila benda tu nak kekal macam tu saja. So banyak sebenarnya perlu dibuat lah untuk FAM, dan saya tak rasa yang mana orang-orang organisasi yang buat liga akan datang ni, yang second version ke second edition ke, tak mahu bekerjasama dengan FAM. It's just the matter FAM tu nak ke turun join diorang, tanya. Sebab kita sendiri tengok kejayaan FAS mengadakan live untuk setiap match yang diorang adakan. Tak kisah kalau tak ada kat FB, kat YouTube ada. So kalau state FA boleh buat, kenapa FAM as a badan induk bola sepak Malaysia tak mampu mengadakan live tu? Itu je lah yang saya harapkan FAM berubahlah sikit. Bukan, maksudnya it's benefits for everyone. Sebab kalau kita betul nak tengok women's football pergi jauh, bukan daripada grassroots dah cukup rancak sebenarnya. Even kalau you tengok liga biasa-biasa pun dah ada live. YouTube pun sentiasa ada. Maksudnya akses untuk membuat live tu tak ada masalah. So apa solution FAM untuk mengembangkan lagi, bagi orang tahu bola sepak wanita ada lah. Something like that lah. Dia orang kena berusaha dan bekerjasama dengan orang-orang yang sentiasa aktif ni. Nah, sebab di zaman, saya rasa di zaman teknologi ni mungkin semua benda dah jadi mudah kot, tak ada. Betul. Dengan satu handphone pun dah boleh buat. Betul, setuju. Sebab effort you penting sebenarnya kalau you betul-betul nak tengok benda tu berkembang lebih jauh. Yes. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih Jami sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Saya rasa dah 3-4 kali kita selalu berkongsi idea, berkongsi pendapat. So Jami antara orang-orang yang selalu memperjuangkan menaikkan martabat bola sepak wanita juga. Kita doakan insya-Allah satu hari nanti bola sepak wanita akan berkembang sama seperti bola sepak lelaki juga. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh, tak ada masalah. Baik, terima kasih. Okay, Assalamualaikum.